5, 4, 3, 2, 1. Aduh, lepas bila bukan nak tutup lampu aircon apa semua. Inilah, ini yang membazir. Cuba tutup. Akan senang lah. Aduh. So hari ini kumpulan kami akan membentangkan dan menganalisis beberapa faktor dan punca berlakunya pembaziran tenaga elektrik serta cara untuk penjimatan tenaga elektrik. Sebelum kita mulakan, orang kata lebih baik kita berkenalan. Sebab kata orang dulu, tak kenal maka tak cinta. So saya akan mulakan dengan apa itu pentakrifan tenaga elektrik. So tenaga elektrik ini boleh dikategorikan sebagai bahan asas utama di dalam dunia bagi menjalankan sesuatu pekerjaan atau hal. Seperti contoh, kalau sesuatu tempat tu tak ada tenaga elektrik, dia takkan boleh dibangunkan. Bermaksud semua mekanisme yang ada dalam bangunan itu tak dapat dijalankan. Okey, sedikit fakta, iaitu tenaga elektrik boleh dikategorikan sebagai dua, iaitu tenaga yang boleh diperoleh dan tenaga yang tidak boleh diperoleh. Bermaksud dua sumber ini dapat menjana tenaga elektrik. Untuk yang boleh diperoleh seperti contoh, kita ada angin, air dan matahari. Yang tak boleh diperoleh seperti gas, petrol dan arang batu. Alright, selesai untuk pengenalan apakah itu elektrik. So kita akan beralih kepada penjimatan tenaga elektrik. So penjimatan tenaga elektrik boleh ditakrif sebagai suatu perbuatan atau hal yang boleh menjimatkan tenaga elektrik. Seperti contoh, kalau kita berada di suatu kawasan yang tak ramai atau tidak memerlukan cahaya yang banyak, kita boleh buka lampu yang kecil saja. Kat situ boleh menjimatkan daripada penggunaan yang banyak kepada yang sikit. Faham kan? Ada pengurangan daripada besar kepada yang kecil. Seperti lain, kita boleh gunakan peralatan tenaga elektrik yang menggunakan inverter. Inverter ni dapat membantu mengurangkan tenaga elektrik kerana dia merubahkan tenaga itu kepada ini. So, sekian sahaja daripada saya pengenalan untuk penjimatan tenaga elektrik. Seterusnya kita akan beralih kepada langkah, punca dan cara-cara penjimatan. Okay, seterusnya saya akan menghuraikan tentang punca-punca pembaziran tenaga elektrik. Yang pertama ialah tidak meletup suis selepas digunakan. Kita boleh tengok apabila kita pergi hostel ke dekat fakulti dan sekitar universiti kita ni, bila student-student keluar dari kelas ke, diorang lupa nak tutup lampu dan kipas. Ni merupakan satu pembaziran lah. Okey, punca yang kedua ialah sikap sambil lewa dari pihak pengguna. Seperti mana yang kita tahu, pengguna diorang tahu yang diorang dah pakai sesuatu benda kan. Diorang cuma malas untuk nak tutup elektrik tu. Diorang cuma macam anggap benda tu remeh. Ini merupakan satu punca yang major punca yang diorang kena ambil berat lah. Diorang kena ubah sikap individu ni. Punca-punca yang ketiga ialah lupa untuk menyelenggara peralatan elektrik. Pihak penyelenggara tidak menyelenggara secara berkala merupakan punca yang utama kepada pembaziran tenaga elektrik. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay guys, tadi korang dah tahu dia punya punca-punca kepada pembaziran tenaga elektrik. So sekarang saya akan cakap mengenai kesan-kesan kepada pembaziran tenaga elektrik. So yang pertama, kesan-kesan pembaziran tenaga elektrik ialah dia akan menjadikan budaya ataupun ikutan kepada pelajar-pelajar yang lain. Ini bermaksud pelajar-pelajar di sebuah kawasan telah menjadikan satu perbuatan pembaziran itu ialah sebagai habit ataupun budaya di situ. Ini merupakan satu perbuatan yang tidak baik
dan akan menjadikan pelajar-pelajar yang lain akan menjadikan itu juga merupakan satu perbuatan yang tidak baik di situ. Seterusnya ialah akan dengan pembaziran elektrik akan memendekkan lagi jangka hayat sesuatu peralatan elektrik. Sebagai contoh, di fakulti kita sendiri, kita tahu yang di fakulti kita mempunyai aircon, kipas ataupun lampu. Sebagai contoh, lampu mempunyai jangka hayatnya yang tersendiri. Sebagai contoh, lampu ini mempunyai jangka hayat sepanjang 1000 jam. Sekiranya kita sentiasa membuka lampu tersebut, itu akan menyebabkan lampu tu jadi semakin pendek. Secara tak langsung, lampu tu akan cepat terbakar dan pihak fakulti atau pihak universiti perlulah menukar lampu tersebut. Kesan terakhir apabila kita melakukan aktiviti pembaziran elektrik ialah pembaziran wang untuk membayar bil elektrik. Di sini kita boleh lihat pihak fakulti ataupun pihak universiti tersendiri perlu mengeluarkan kos yang lebih untuk membayar kadar kos elektrik di fakulti ataupun universiti tersebut. So ini merupakan salah satu kesan yang besar kepada pihak universiti dan pihak fakulti. Jika pengurangan kos elektrik ini dapat dilakukan, dengan kos pembayaran elektrik itu kita boleh larikan kepada peruntukan kepada bahan-bahan ataupun keperluan-keperluan yang lain dengan menggunakan duit tersebut. Itu semua merupakan punca-punca kesan-kesan kepada perbuatan pembaziran tenaga elektrik. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah dalam penjimatan tenaga elektrik. Okey, pertama sekali bagi pihak pengguna perlulah memastikan memadam semua switch lampu, kipas ataupun power dingin di setiap tempat. Sebagai contohnya di kolej kediaman, pihak pelajar sering tidak menutup switch lampu dan kipas ataupun peralatan elektrik seperti charger ataupun switch komputer riba. Dengan itu dapat meningkatkan pembaziran tenaga elektrik. Jadi dengan memastikan memadam semua switch itu, kita dapat menjimat tenaga elektrik. Okey, seterusnya langkah kedua bagi penjimatan tenaga elektrik adalah pihak universiti perlu mengadakan jadual berkala dalam menyelenggara peralatan elektrik seperti penghawa dingin. Jika pihak universiti tidak menyelenggara semua peralatan elektrik tersebut, kos penggunaan elektrik akan meningkat. Jadi dengan jika menyelenggara semua peralatan elektrik tersebut, kita dapat mengurangkan bil penggunaan elektrik di universiti ini. Okey, langkah seterusnya adalah pihak universiti perlu mengadakan poster tentang langkah-langkah penjimatan tenaga elektrik. Dengan poster ini, kita dapat meningkatkan kesedaran kepada semua warga UPEN dalam penggunaan tenaga elektrik. Dengan ini, pembaziran tenaga elektrik kita dapat dikurangkan dalam universiti ini. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang cara-cara mengira kos bil elektrik. Dengan kaedah prorata, tempoh pembilihan 45 hari akan dibahagikan dengan tempoh biasa iaitu 30 hari. Dan faktor prorata untuk bil elektrik Amin adalah 1.5. Faktor prorata 1.5 ini akan didarabkan dengan blok tarif pertama dan blok tarif kedua yang tersenarai di dalam bil. Baki unit selebihnya pula akan diletakkan di bawah blok tarif ketiga. Blok tarif pertama kini sebanyak 300 unit. Blok tarif kedua pula sebanyak 150 unit. Dan baki 2 unit kini di blok tarif ketiga. Ini bermaksud dari kegunaan elektrik Amin sebanyak 452 unit itu, sejumlah 450 unit akan di-charge mengikut blok tarif pertama dan kedua dan hanya 2 unit sahaja akan di-charge mengikut blok tarif ketiga.
dengan menggunakan kaedah prorata. Bil Amin adalah RM116.54. Assalamualaikum Man, sihat Man? Sihat. Sihat. Nak tanya soal sedikit sikit Man. Aku nak tanya, apa yang hang faham mengenai pembaziran tenaga elektrik? Pembaziran tenaga elektrik ya. Bagi saya ni pembaziran ni satu yang kita tahu benda yang tak elok lah kan. Pembaziran ni benda yang kita membazir. Contoh kalau kita ada benda tu, kita sia-siakan dia. Kalau kat UTM ni, apa rasa-rasa ada tak pembaziran kat UTM ni? Pembaziran tenaga elektrik. Pembaziran tenaga elektrik dekat UTM ni banyak kita dapat lihat. Contohnya macam dekat asrama benda biasa akan kita lihat. Contoh bila pelajar-pelajar dia orang tak tutup switch lampu yang dia orang keluar bilik nak pergi mana-mana kan. Ataupun dia orang tak tutup bilik pipe air ke. Lepas tu nak tanya yang terakhir, apa langkah-langkah yang Man rasa boleh diimplementasikan kat UTM ni dari semua pihak yang patut lah? Langkah-langkah yang dapat diimplementasikan oleh UTM untuk student ni, macam kita tahu benda yang kita bisa buat kempen kesedaran lah. Contoh kalau kita buat kempen kesedaran ni, kita dapat beritahu pelajar tu apa kesan kalau diorang tak mengambil pembaziran ni. Kesan buruk tu lah. Itu apa yang Selain tu, apa yang bila buat denda lah. Denda dekat student mana diorang dapat tangkap membazir tu, boleh dikenakan saman. Contoh kalau ada pihak dapat kesan pelajar ni dia sengaja membazir, dia sengaja membuat pembaziran kan. So boleh dikenakan saman lah. So sudah akan lebih perhatian dan akan lebih bersadar. Itu je setakat ni nak tanya. Terima kasih Man, luangkan masa. Selamat. Ya, Mak. Kau apa ni, Mak? Aku tengah letak poster ni tentang penjibatan tenaga elektrik. So, apa function kau buat poster ni sebab apa? Aku buat ni sebab aku nak bagi pelajar-pelajar yang datang fakulti ni, nak bagi dia lalu dia boleh baca kat poster-poster ni tentang penjibatan tenaga elektrik. Jadi Safe Electricity Go Racing. So bila dia orang jalan, dia orang boleh tahu lah apa kepentingan elektrik. Lagi-lagi kat fakulti ni kita guna elektrik banyak. So setiap hari nak pergi kelas apa semua kita gunakan elektrik. So dia orang kena tahu lah kepentingan elektrik kat fakulti dan universiti kita ni. Maksud kau, bila sekolah lalu kat sini dia boleh baca lah apa-apa ni kan? Dia orang boleh tengok semua yang kita letak poster ni. Dia orang boleh lah ambil pengajaran dari apa yang kita buat ni. Tak langsung lah ya.